Andrew Clark iaitu Gubernur Negeri Selat bertindak memanggil Ketua Kumpulan Gihin dan Haisan untuk menamatkan perselisihan faham antara mereka yang ingin mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing sebagai pelumbung Cina yang melumbung biji timah, iaitu Perang Laut 1861 sehingga 1874. Tempat di Istana Raja Abdullah, Perak. Syarat perjanjian Pangkor ialah Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Raja Ismail dibenarkan memakai gelaran Sultan Muda dan diberikan sebuah jajahan kecil untuk ditadbir, iaitu Raja Ismail tidak menyertai rundingan. Sultan menerima seorang residen British, nasihatnya mesti diminta dan dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran, kecuali berkaitan dengan Islam dan adat Melayu. Ngah Ibrahim diakui sebagai orang kaya Menteri Laut dan menerima seorang penolong British. British berkuasa penuh ke atas pungutan cukai di Perak, iaitu Raja Abdullah menandatangani perjanjian Pangkor tanpa paksaan di atas kapal perang British iaitu HMS Pluto, dan Raja tidak diberikan masa yang cukup untuk meneliti perjanjian Pangkor. Pada hari ini, kita berkumpul untuk mengadakan persetujuan untuk menandatangani perjanjian Pangkor. Seperti yang tercatat dalam surat perjanjian Pangkor, pihak Inggeris mengiktirafkan tuanku sebagai Sultan Perak. Tetapi syaratnya, tuanku perlu menerima seorang residen Inggeris yang akan membantu tuanku dalam segala urusan negeri Perak. Apakah tuanku bersetuju dengan syarat yang dikemukakan ini? Beta tidak ada masalah dalam perjanjian ini. Apakah pendapat datuk-datuk sekalian? Ampun, tuanku. Jika ikutkan Patik bersetuju saja dengan syarat-syarat yang diberikan dalam perjanjian ini. Semoga perkara ini memberi kebaikan untuk kita. Ampun, tuanku. Apa manfaat yang bakal Patik terima, wahai tuanku dan Gubernur, sekiranya Patik menerima perjanjian ini? Jangan bimbang, wahai Ngah Ibrahim. Pihak Inggeris akan memberikan status seorang Menteri Laut yang kaya dan juga akan diberi seorang penolong residen juga. Kalau begitu, Patik turut memberi sokongan terhadap perjanjian ini. Kalau semua sudah bersetuju, bolehlah tuanku menandatangani surat perjanjian ini. Baiklah, wahai Tuan Gubernur. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Raja Abdullah dan disaksikan oleh Datuk Sagur, Ngah Ibrahim dan beberapa pengikutnya. British menempatkan residen melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintahan tempatan dan Raja Melayu. Ciri-ciri pelaksanaan sistem residen ialah kedudukan dan pembesar negeri dikekalkan, Sultan dan pembesar kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai, iaitu pengutipan cukai oleh pihak British. Pembesar tidak berpuas hati dengan cukai yang dikenakan ke atas orang Perak kerana cukai yang dikenakan terlalu tinggi. Sultan Abdullah dan pembesar mengadakan mesyuarat untuk memansuhkan perjanjian Pangkor, namun usahanya gagal. Korang nak ke mana? Nak ke pasar. Ayo, mari. Jual je ni. Jual kupang. Barang baru sampai ni, menang ni. Ni dari Perak mari. Kena boleh beli. Ni pun barang baru juga, sutera ni. Berapa ini? Yang ni Berapa? 10 sen. 50 sen. Mahal juga ya. Saya kurang sikit. Haji Baya. 5 sen. Terima Terima kasih. Mari Kak. Balik. Tinggal lagi dalam tadi. Nanti datang lagi ya. Aku harap jadi puak-puak Inggeris yang datang menghalang kita untuk ke kapal sebelah mar. Bismillahirrahman. Aku harap begitulah. Benci juga aku dengan pihak ini kepada itu. Mat,
cuba kamu lihat di sana. Bukankah kapal Puak Inggeris datang ke sini? Yelah Man, kapal mereka lah kalau serupanya sebegitu. Aduh, aku tak sedap hati ni. Samalah dengan aku. Okay, you two, go collect tax at there. Yes, sir. Macam mana ni Man? Nampaknya kita terpaksa menghadapi Puak Inggeris ini. Kita tengok dulu mereka mahu apa dari kita. Apa hajat kamu kemari? Hei kamu orang kampung mesti membayar cukai kerana telah berdagang di kawasan ini. Ai, kenapa pula kami perlu bayar cukai kepada kamu? Bukankah kami perlu bayar cukai kepada pembesar sahaja? Ya, memandai saja kamu nak minta cukai bagai. Itu dulu, tapi sekarang kamu mesti membayar cukai kepada pihak British. Kenapa pula begitu? Ikut suka tekak kamu je nak minta cukai bagai. Kami takkan bayar cukai kepada kamu. Memandai-mandai je kamu minta itu ini. You two, kill them. Penolong JWW Birch kemudian membunuh 2 orang kampung itu yang enggan membayar cukai kepada pihak Inggeris. Kemudian, berita orang Melayu dibunuh oleh pihak Inggeris tersebar dan membuat orang ramai mula rasa marah. Pihak British telah melampaui batas. Berani mereka membunuh rakyat Beta sesuka hati. Ampun, tuanku. Parti berhasrat mengumpulkan cadangan parti, tuanku. Tuanku perlu membuat mesyuarat untuk menghentikan perjanjian ini, tuanku. Sekiranya dibiarkan, tuanku, perkara ini berlanjutan, pihak Inggeris ibarat mencotek arang di muka tuanku. Malah rakyat Perak akan menderita ini, tuanku. Beta berkenan. Kalau begitu, kita perlu segera membuat pertemuan bersama pembesar-pembesar yang lain. Namun, usaha Raja Abdullah gagal dalam memansuhkan perjanjian Pangku ini. Pada 24 Julai 1875, JWW Birch memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharaan yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai. Sultan Abdullah diugut akan diturunkan tahta jika enggan menandatangani pengisytiharaan. JWW Birch membakar rumah Raja Ngah orang besar Perak kerana meneruskan kutipan cukai timah di Bido. JWW Birch bertindak sesuka hati dengan memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi, perahu atap, senjata dan bayaran permit untuk membalap. Setiap isi rumah dikendaki membayar $2 sebagai cukai kelamin. Selamat pagi. Tuan JWW Birch ingin berjumpa dengan Sultan. Baiklah, tuan. Ampun, tuanku. JWW Birch ingin menghadap tuanku. Baiklah, menghadap. Ada apa kamu menghadap Beta? Tuanku harus menandatangani pengisytiharaan yang membolehkan kami mengambil hak cukai di negeri Perak ini. Mengapa pula Beta perlu menandatangani perjanjian ini? Perkara ini tidak termaktub di dalam perjanjian sebelum ini. Jangan bimbang tuanku. Perkara ini juga memberi manfaat kepada tuanku dan juga negeri Perak ini. Beta tidak berkenan. Beta enggan menandatangani perjanjian ini. Perkara ini akan menyusahkan rakyat Beta. Sekiranya tuanku tidak menandatangani perjanjian ini, kami pihak British akan menarik balik pertabalan tuanku sebagai Sultan. Ini akan mengakibatkan tuanku kehilangan kuasa sebagai Sultan. Baiklah kalau begitu. Beta terpaksa menandatangani perjanjian ini. Bagus tuanku, bagus. Maka dengan ini, pihak British yang diketuai JWW Birch telah memonopoli kutipan cukai di negeri Perak. JWW Birch juga bertindak agresif dan menggunakan bantuan polis untuk menakutkan penduduk Perak. Tuanku tidak boleh lagi mengarah pembesar-pembesar di sini untuk mengutip cukai. Kini pihak British akan mengambil alih semua tugasan-tugasan kutip cukai di Perak. Sekiranya
ada pembesar ataupun orang yang mengutip cukai tanpa mengikut peraturan British, hukuman akan dikenakan. Siapa pihak Inggeris yang berani melarang tuanku untuk mengutip cukai di Bido? Beta tidak akan menuruti perintah pihak Inggeris sama sekali. Berani Ngah Ibrahim mengingkar arahan pihak British dan mengutip cukai di timah di Bidor. Pihak British mesti bakar rumah Ngah ini, biar dia tahu siapa lebih berkuasa. Sultan, pembesar dan juga raja adalah boneka sahaja bagi kita. Baiklah Tuan. Abang, rumah kita, bang. Rumahku. Mulai hari ini, setiap penduduk kampung perlu membayar cukai tambahan yang saya perkenalkannya, iaitu cukai padi, perahu atap, senjata dan bayar permit untuk membalak. Setiap isi rumah dikehendaki membayar $2 sebagai cukai kelamin. Pihak British kali ini sangat melampau. Mereka telah merampas hak sultan dan pembesar dalam mengutip cukai. Perkara yang paling tidak terima akan mengenakan cukai baru kepada penduduk Perak. Mereka ingat kita ini hidup untuk memberi wang kepada mereka. Betul Datuk. Kita perlu merancang sesuatu agar perkara ini dapat dihentikan. Kita perlu mengambil tindakan dan menyusun langkah bagi menghapus puak penjajah ini. Ngah Ibrahim terpaksa menerima nasib yang telah menimpa keluarganya. JWW Birch telah meneruskan kutipan cukai baharu kepada penduduk kampung dan setiap isi rumah dikehendaki membayar $2 sebagai cukai kelamin. JWW Birch dibenci oleh Sultan dan Pembesar Perak apabila beliau mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat resam Melayu. JWW Birch sengaja menimbulkan permusuhan apabila menyimpan hamba-hamba perempuan di rumahnya. Rentetan itu, beberapa mesyuarat sulit diadakan antara Sultan Abdullah dengan pembesarnya bagi membincangkan pakatan menghapuskan JWW Birch, iaitu mesyuarat diadakan sebanyak 7 kali sehingga JWW Birch terbunuh. Mereka minum air keris dan mengangkat sumpah akan merahsiakan pakatan sulit. Ampun tuanku, rancangan kita untuk membatalkan perjanjian Pangku menggunakan peguam tidak berjaya tuanku. Apa? Tidak berjaya? Datuk Majelela, sila kumpulkan pembesar kita untuk bermesyuarat bersama-sama kita bagi membincangkan rancangan seterusnya. Rancangan untuk membatalkan perjanjian Pangku telah gagal. Baginda meminta kita memikirkan cara yang lain untuk menghapuskan residen British JWW Birch. Kasihan Sultan Abdullah. Kalau begitu, JWW Birch perlu dihapuskan dengan cara apa-apa sekalipun. Sultan Abdullah, kalau kamu tidak berpuas hati dengan tindakan saya akan menurunkan tahta kamu sebagai sultan dan akan membuat orang Melayu kehilangan seorang sultan. Ampun tuanku, Patih dan para pembesar yang lain mendapati JWW Birch sedang menunjukkan taringnya. JWW Birch telah melanggar adat resam Melayu kita yang telah diamalkan. Ampun tuanku, betul apa yang dikatakan oleh Datuk Mahathir. Perkara ini sedang menaikkan kemarahan orang Melayu kita. Apakah yang patut kita lakukan jika JWW Birch terus menggugat adat resam orang Melayu kita? Perkara ini kita tidak boleh diamkan jadi lagi. JWW Birch akan makan duduk daring jika kita tidak melakukan sesuatu. Ayuh, kita adakan kesepakatan untuk kita hapuskan JWW Birch. Maka, berlaku mesyuarat diadakan sebanyak 7 kali sehingga JWW Birch terbunuh. Mereka minum air keris dan mengangkat sumpah akan merahsiakan pakatan sulit. Dan mesyuarat tersebut membuat kata sepakat memilih si Puntum yang memiliki kehandaran menyelam dengan lama, serta memutuskan JWW Birch dibunuh ketika mandi di sungai.
Pada 2 November 1875, JWW Birch diiringi oleh Lieutenant Abbott, Mat Arshad dan jurubahasanya tiba di Pasir Sala untuk menampal pengisytiharaan mengambil hak memungut cukai oleh British. Kesempatan tersebut digunakan oleh Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya untuk membunuh JWW Birch, iaitu dibunuh di sungai berhampiran istana. Jeneral mendapat maklumat bahawa JWW Birch telah dibunuh oleh Datuk Maharaja Lela. Beliau murka dan mengarahkan tenteranya untuk menyerang Pasir Sala. Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor melarikan diri ke Kota Lama. Situasi di Kampung Perak, keadaan semakin tegang. Pihak Inggeris telah menampal poster tentang pengutipan cukai yang tinggi ke atas penduduk kampung. Marshad, kamu ditugaskan untuk menampal poster-poster ini di kawasan kampung supaya semua penduduk kampung tahu tentang perkara ini. Baik Tuan, saya akan segera menampal poster ini di kampung. Situasi di dalam kampung. Kamu tengok tu bukan Mak Arsyad ke? Dia telah menjadi tali baru Inggeris. Apa yang disuruh oleh pihak Inggeris semua diikutkan. Penduduk kampung, jangan lupa pula baca yang poster aku tampal ni. Penat-penat aku tampal, tak ada orang yang nak baca. Kalau korang tak pandai baca, aku boleh terus bacakan. Ish, melampau betul Mak Arsyad ni. Berani dia buat hal di kampung kita. Pihak kampung mengoyakkan poster yang ditampal oleh Mak Arsyad. Datuk Maharaja Lela turut serta dalam aktiviti pemberontakan ini. Mak Arsyad melarikan diri ke JWW Birch dan diekori oleh penduduk kampung yang telah terlibat dalam pakatan serta Datuk Maharaja Lela. Diamlah kau Mat Arsyad, kau telah menjadi tali barat untuk pihak Inggeris. Kamu telah mengkhianati bangsa sendiri. Jangan apa-apakan aku. Aku bukan pengkhianat. Kamu tidak layak untuk hidup. Datuk Sagor membunuh Mat Arsyad, manakala si Puntum sedang menghendap JWW Birch yang berada di sungai sebelum mereka menyerang beliau dari belakang. JWW Birch berada di tepi sungai. Mari kita serang. Mari. Mana kau nak lari ya? Aku dah lama geram dengan kau. Perkara yang salah tetap salah. Kamu telah melampaui batas. Kini rasakan lagi banyak. JWW Birch lari ke dalam sungai tetapi dapat diekori oleh si Puntum. JWW tidak dapat lepaskan diri lalu dibunuh oleh si Puntum. Dengar sini semua rakyat Perak. JWW Birch telah mati dibunuh. Kini, kita sudah bebas dari cekaman pihak Inggeris. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Penduduk kampung yang terlibat dalam pakatan dan Datuk Sagor melaungkan Allahu Akbar sempena kematian JWW Birch. Berita kematian JWW Birch diketahui oleh pihak Inggeris. Pihak Inggeris telah menghantar Lieutenant Abbott untuk mencari mayat JWW Birch serta mencari pembunuh JWW Birch. Selamat pagi, Jeneral. Selamat pagi. Apa telah mereka lakukan? Berani mereka membunuh orang-orang kita. Lieutenant Abbott, aku mengarahkan kamu untuk mencari yang membunuh JWW Birch dan segera mencari mayat JWW Birch. Baiklah Tuan, saya akan segera pergi ke sana. Misi mencari mayat JWW Birch di kawasan sungai bermula. Apa yang kamu jumpa setakat ini? Maaf Tuan, kami hanya menjumpai kasut JWW Birch sahaja. Teruskan mencari. Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya perlu mempertahankan kubu Pasir Sala ini. Serangan pertama dan kedua pihak Inggeris berjaya dihalang.
Namun, serangan ketiga gugur di tangan pihak Inggeris. Kubu kita telah pecah. Bagaimana kita hendak melawan mereka yang mempunyai peralatan yang lengkap? Kita hanya dibekalkan dengan keris dan juga tombak. Biar kita mati memperjuangkan tanah air kita daripada membiarkan mereka menang dengan mudah. Ayolah kita berunding ke kota lama. Ayo, mari. Peperangan ini jelas dimenangi oleh pihak Inggeris. Akhirnya, pihak Inggeris berjaya menangkap Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya. Mereka bakal dibawa ke pengadilan bagi membicarakan kes pembunuhan J.W.W. Birch. Sultan Abdullah dan semua pembesar telah ditangkap oleh British. Pada 20 November 1877, satu perbicaraan telah diadakan di Matang, Perak yang telah dihakimi oleh Raja Idris dan penasihatnya Frank Swettenham berkaitan dengan pembunuhan J.W.W. Birch. Datuk Maharaja Lela, Si Puntum, Pandak Lam dan Pandak Indut telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, manakala Sultan Ismail telah dibuang ke negeri Johor. Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Laksamana, Shah Bandar dibuang ke negeri Seychelles. Akhirnya, Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya tewas di tangan Inggeris. Perbicaraan ini akan dimulakan dan penerangan akan diberikan oleh Sir Frank. Perbicaraan ini diadakan untuk merungkai kebenaran tentang pembunuh J.W.W. Birch pada 2 November 1875 di Pasir Salak. Tertuduh yang terlibat dalam pembunuhan Birch telah menyerang bus masa beliau hendak mandi di sungai. Tertuduh telah membunuh mangsa menggunakan lembing yang dibaling dari jarak yang dekat. Renjaman lembing telah membuatkan mangsa jatuh ke dalam sungai. Pada masa yang sama, mangsa ditikam dengan lembing. Mangsa juga didapati ditetak di bahagian kepala sebanyak 2 kali. Punca utama pembunuhan ini berlaku akibat perasaan tidak puas hati tertuduh yang diambil hak kutipan cukai dan dikenakan cukai baru oleh J.W.W. Birch. Mayat Birch telah ditemui oleh Dian Patundo, anak Raja Dian pada jarak 200 ela. Adakah semua keterangan yang dinyatakan oleh si Frank adalah benar? Adakah tertuduh mengaku telah membunuh J.W.W. Birch? Kami mengaku bahawa kami telah terlibat dalam merancang dan membunuh J.W.W. Birch. Setelah meneliti semua bukti dan keterangan yang dikemukakan oleh Sir Frank serta pengakuan oleh semua tertuduh, kamu semua telah didapati bersalah dalam membunuh J.W.W. Birch. Oleh yang demikian, semua tertuduh akan dikenakan hukuman kerana terlibat dalam pembunuhan. Dengan ini, Datuk Maharaja Lela, Si Puntum dan Datuk Sago dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Sultan Ismail dibuang ke negeri Johor, Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Laksamana dan Shah Bandar dibuang ke negeri Seychelles. Tamat sudah perjuangan Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya dalam menentang pihak British. Kau lah hidup. Satu, Maharaja Lela dua. kan? Oh, kau patut. Cakap apa? Isyarat dia. Isyarat. Jangan Jangan lagi. Sabar dulu. Okey, 1, 2, 3. Isyarat. Benar. Dalam merancang
Oh, kami telah terlibat dalam pembunuhan. Ini Apa rumah kita, bang? Rumahku. Tapi dia tak lama je. Serius. Selamat pagi. Dan apa kamu menghadap beta? Tuanku perlu menandatangani pengisytiharaan yang membolehkan pihak berani Ngah Ibrahim mengutip cukai timah di Bidor. British mesti bakar rumah Ngah ini. Dia tidak tahu bahawa Selamat pagi. Sini je. Gini je. Tengok sikit. apa? Dah. Okay. 1, 2, 3. Hai. Mau pergi mana? Nak ke pasar. Oh, ayo. Pihak British kali ini semakin melampau. Mereka telah merampas hak sultan dan penduduk Perak. 1, 2, 3. Siapa melarang tuanku untuk mengutip cukai di Bidor? Sekejap. Ampun tuanku, apa manfaat yang bakal Patik terima wahai tuanku dan Governor sekiranya Patik menerima perundingan ini tuanku? 3. Jangan bimbang wahai Ngah Ibrahim. Pihak Inggeris akan memberikan status seorang menteri laut yang kaya dan juga akan diberi seorang penolong residen juga. Kalau begitu, Patik turut memberi sokongan terhadap perjanjian ini. Baiklah kalau begitu. Beta berkenan dengan perjanjian ini. Marsyad, kamu ditugaskan untuk menampal poster ini supaya orang kampung tahu tentang perkara ini. Baik tuan, saya akan segera menampal poster ini di kampung. Kita tengok dulu mereka mahu apa dari kita. Hei kamu mesti membayar cukai kerana telah berdagang di kawasan ini. Kenapa pula kami perlu bayar cukai kepada kamu? Itu dulu, tapi sekarang kamu kena bayar cukai kepada kami. Malas aku. Itulah. Itu dulu, tapi sekarang kamu mesti bayar cukai kepada pihak British. Kenapa pula kami kena bayar dekat kamu? Sedap dekat kamu je nak minta cukai. 3. Pihak British telah melampaui batas. Berani mereka membunuh rakyat beta sesuka hati. Ampun tuanku. Patik berhasrat mengumpulkan cadangan patik tuanku. Tuanku perlu membuat mesyuarat untuk menghentikan perjanjian ini tuanku. Sekiranya dibiarkan tuanku, perkara ini berlanjutan, pihak Inggeris ibarat mencotik arang di muka tuanku. Malah rakyat Perak akan menderita ini tuanku. Beta berkenan. Kalau begitu, kita perlu berkumpul. Okay, you two, go collect tax at there. Yes, sir. Okay. Okay, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Jangan bimbang tuanku. Perkara ini juga memberi manfaat kepada tuanku dan juga negeri Perak ini. Beta tidak berkenan. Beta enggan menandatangani perjanjian ini. Perkara ini akan menyusahkan rakyat beta. Sekejap. Patutnya